Okey, selamat datang ke channel iLab. Okey, jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit cara macam mana kita nak diagnose telefon yang rosak. Okey. Jadi untuk sebagai contohnya, untuk hari ini kita ada satu iPhone 6s. Okey. Jadi iPhone 6s ni dia ada masalah dengan water damage. Okey, sebelum dia mati dia ada masalah dengan water damage. Okey, jadi jom kita tengok apa yang rosak dengan telefon ni. Okey. Saya akan switchkan kepada kamera meja saya. Okey, jadi sekarang korang tengok ini adalah kamera meja. Okey. Jadi perkara yang pertama kita nak kena buat adalah macam biasa kena buka dahululah telefon. Okey. Sebab water damage ni kadang-kadang satu benda yang mudah untuk kita baiki dan kadang-kadang water damage ni boleh jadi punca sampai kita tak nak repair telefon dah. Okay. Jadi yang ni kita ada iPhone 6s. Alamak, kenapa susah pula ni nak cabut. Okay. Okey, kita ada siapa dekat situ? Kita ada Awang. Awang, macam mana Awang? Keadaan dekat sana terkawal ke? Okey. Semoga sihat sentiasa Awang dekat sana. Dan kita ada Andy Ahmad. Hello Mister. Hello Andy Ahmad. Okay. Okay, jadi sekarang kita akan buka dahulu telefon ni. Okay. Ini adalah iPhone 6s. Okay. Ada nama dekat sini. Jadi dekat telefon ni, kalau kita tengok dekat sini dah ada, memang ada kesan masuk air. Stiker ni dia dah bertukar jadi warna merah. Dan stiker putih dekat sini pun ada bertukar menjadi warna merah. Okay, jadi ini adalah stiker yang pertama yang warna merah dan stiker yang kedua dekat sini ada warna merah. Okey, itu menunjukkan indikator telefon ni pernah masuk air. Charlene Ben, hello sir. Hello Charlie Ben. How are you Charlie Ben? Okay, at the moment I am sharing with you guys how to diagnose water damage phone. Okay. Jadi kita akan buka dahulu screw. Okay, so we are going to open the screw first and then remove the battery first. Okay. So when removing the battery, we are going to switch on the phone with the power supply, but I need to use my multimeter first. Okay, saya akan gunakan multimeter dahulu untuk tengok sama ada dia short ataupun tak short. So I am going to use the multimeter to examine either the phone is shorted or not using the multimeter first. Okay, switch on the light. Okay. Okay, actually the board is quite good. Hasn't been touched before. I don't know yet because we need to open the board first. Okay. Jadi sekarang kita akan test dahulu telefon ni. Okay. The phone is shorted. Okay. Jadi untuk mengesahkan telefon ni short ke tak short, okay. We are going to connect the phone with the power supply. Okay. Jadi saya akan buka saya punya software power supply dekat sini. Okay. Okay, kita turn off power supply dahulu. Okay, dekat mana ni saya punya power supply ni? Kenapa tak keluar dekat sini? Okay, jadi dekat situ korang boleh tengok ada reading power supply. So you guys can see the power supply reading on the screen. And then we're going to connect the power cable. Okay, jadi kita akan sambungkan dengan power cable. Okay. Ini adalah iPhone 6s. Okay. When connecting the power cable, please be sure the power supply is in the off mode. Okay. Jadi bila kita sambungkan power cable dekat sini, pastikan power supply tu berada dalam keadaan off. Kita tak on lagi power supply. Okay, jadi kita nak tengok berapakah jumlah short yang dialami dengan telefon ni. So we are going to see what is the value, the shorted value for the phone. Okay.
So I am going to turn on the power supply first. And the short is around 900 milliamp. Okay, as you can see on the screen, the short is around 881, 880 something. Okay, so I'm going to turn off the power supply first. Okay, jadi selalunya bila berhadapan dengan telefon yang jenis short macam ni, yang ada masalah short macam ni, korang boleh ada beberapa cara yang kita boleh tengok apa yang dia rosak. Okay, tapi yang ni sebenarnya customer request untuk check dahulu. Okay, memandangkan telefon ni dah short. Okay, kita akan buka satu-satu telefon ni dan tengok kawasan mana yang short. We are going to see the physical of the motherboard to see where is the affected area. Okay, jadi kita nak tengok kesan-kesan water damage ni dekat mana sebenarnya kesan water damage ni. Okay, so okay, jadi sekarang kita buang dahulu LCD ni. Okay, dan kita leraikan telefon. Okay, to see exactly what is the conditions of the motherboard. Okay, sebab kita nak tengok dahulu motherboard ni macam mana keadaan dia. Okay, jadi ada lagi beberapa skru yang kita kena buka. Muhammad Nuruddin nampak aku cilaka deh. Amin Jeli hadir, Kadir Bani Sifu. Alamak, saya bukan Sifu, saya cuma technician biasa-biasa sahaja. Okay, jadi kita buka dahulu telefon ni. Okay, no more screw. And we're going to eject the SIM tray. Okay, kita akan buang dahulu SIM tray ni. Dan juga barulah boleh angkat telefon ni. Okay, one more antenna. And there we have the motherboard. Okay, jadi sekarang kita dah ada motherboard dia. Dan kita akan tengok dekat bawah mikroskop macam mana rupa dia. Okay. Jadi bila kita nak tengok dekat bawah mikroskop ni, sebenarnya benda yang kita nak kena perhatikan adalah kesan air. Okay. Jadi dekat sini board ni dah terkoyak sebenarnya. Okay. Jadi kalau saya tengok dekat skrin korang boleh nampak benda tu. Okay, jadi ini ada satu lagi stiker. Okay, dekat sini ada kesan air sedikit. Okay. Dekat sini ada corroded component kalau kita tengok dekat pada bahagian sini. Okay. Capacitor ni dah macam corroded. Okay. So the next thing, okay, kita akan buka dahulu EMI shield pada bahagian sini sebab yang ni kita boleh nampak jelas kesan air. Okay, jadi saya tengok kamera sharp. Okay, jadi kita akan buka yang ni.
Mhm. Okey, jadi yang ni macam apa ni? Some sort of glue, I think. Okay. Jadi benda ni nampak macam gum sebenarnya. Saya tak tahu siapa yang letak gum. Okay. Jadi dekat sini pun ada lagi ke gum. Okay, yang ni pun ada gum. Okay, kalau saya tengok berdasarkan pemerhatian saya, dekat sini ada beberapa corroded caps. Okay. Ada satu dan dua dan tiga. Tapi saya tak tahu benda ni VCC main ke apa ke. Okay. Sebab jelas dekat situ ada macam kesan habuk-habuk. Okay. Jadi kita berus sikit. Okay. The next adalah kita nak buka pada bahagian bawah ni. Okay. Okay. Jadi dekat bahagian bawah ni ada satu kapasitor yang corroded dekat sini. Okay. Kita pergi bawah lagi. Dan banyak kesan gum. Saya tak pernah jumpa lagi motherboard yang orang letak gum macam ni. Okay. Ini bukan gum asal pada telefon. Okay. Okay, tapi tak apa. Benda boleh settle. Okay. Jadi dekat sini macam ada satu lagi cap. Suspected lah. Okay. Yang ni boleh jadi yang ni. Ataupun caps yang dua tadi. Okay, dekat sini ada satu, dua, tiga caps yang macam corroded. Okay. Jadi the best solution adalah dengan menggunakan thermal camera. Okay. Jadi saya akan switchkan kepada meja dekat sini dan kita akan gunakan thermal camera untuk tengok benda apakah yang short. Okay. Jadi kita ada 21 orang dekat sini. Taufik hadir. Okay, Azali Ramli. Okay. Jadi yang ni sebenarnya dia untuk case yang short ni memang mudah sebenarnya untuk kita gunakan thermal camera ni. Okay. Jadi just masukkan thermal camera, connect thermal camera, klik allow dan dia akan automatic buka kamera ni. Okay. Jadi bila kita nak scan dengan thermal camera ni, pastikan kita nak kena sambung dahulu telefon ni dengan power supply. So before we going to scan the motherboard, we need to attach the power supply cable to the phone, and then we are going to switch on the power supply. Okay, jadi saya dah buka power supply. Suspected area. Okay, jadi dekat sini dekat bawah tak ada. Okay, jadi dekat sini nampak macam panas pada bahagian belakang. Tapi rasanya ini adalah bahagian hadapan. Okay, saya ambil gambar dan tunjuk kepada korang. Okay, gambar dia lebih kurang macam tu. Okay. Tapi rasanya dia ni pada bahagian hadapan. Okay. Jadi kita turn off dahulu power supply. Okay. Kemudian kita akan buka dahulu shielding pada bahagian hadapan. Okay. Jadi saya akan switchkan kepada microscope punya kamera. Okay, jadi saya untuk alas selalunya saya menggunakan tisu. Okay. Jadi saya akan letakkan motherboard ni dekat sini. Dan kita akan tengok dekat bawah mikroskop ni.
Kita akan buka shielding ni. Okay. Tapi sebelum buka shielding, adalah lebih baik untuk kita buang dahulu stiker ni. Okay. Okay, lagi selepas saya angkat stiker ni, saya nampak dekat situ ada satu lagi bahagian yang terkena air. Okay, jadi ini akan menjadi suspek utama lah. Yang ni rasanya kamera punya IC. Oh, dah tercabut dah caps dekat sini. Okay. Ni caps kapasitor dekat sini dah tercabut. Okay, ada kesan air dekat situ. Dan yang ni saya tak tahulah kamera dia boleh guna ke tak boleh guna. Okay, sebab telefon tak hidup lagi. Okay. Jadi panas pada bahagian sini. Rasanya kalau tengok pada thermal kamera tadi, dia ada panas area sini. Okay. Jadi rasanya tak perlu buka. Okay. Sebab kalau tengok dekat kamera ni, saya perhatikan macam ada kesan corrosion dekat situ. Okay. Mungkin boleh cuci benda ni. Okay. Kita cuba dahulu dengan cuci dia. Okay. Kita cuba cuci dulu. Okay. Dan tengok macam mana. Adakah shot tu dah hilang. Shot tu akan hilang ataupun tidak. Okay. Okay, kita cuba browse. Oh, tak nampak Zoom sikit. Okay, dah cuci dekat situ. Okay, kita test lagi sekali dengan power supply. Sebab kalau tengok pada bahagian ni, rasanya dia tak ada melibatkan bahagian hadapan. Okay. Jadi kita test lagi sekali. Okay. Jadi yang ni kita akan sambungkan dengan power supply. Okay. Dan kita akan switch on power supply untuk kita tengok berapakah nilai short dia. Okay, masih lagi ada short dekat situ. Okay. Nilai short yang sama. Okay. Okay, ini adalah teknik selalu saya gunakan. Okay. Kita raba-raba dia. Okay. Tapi kita tengok dahulu dengan thermal camera ni macam mana dia punya result dia. Okay. Dia panas pada bahagian sini. Jadi kita tengok scan lagi sekali. Masih lagi panas dekat bawah ni. Okay, mungkin saya kena buka dahulu shielding dekat sini sebab kalau panas dekat sini, okay, boleh jadi ada something dekat bawah shielding ni. Okay. Jadi kita buka shielding. Okay. Saya akan switchkan kepada kamera mikroskop dan kita akan buka shielding ni.
Okay. Okay, kita dah buka shielding dia dan seperti yang kita tengok dekat bawah mikroskop ni, okay, berkemungkinan, okay, saya beranggapan, okay, kapasitor ni dah rosak, okay, yang ni, okay. Tapi tak tahu betul ke tak dia rosak, okay. The next adalah kita nak kena sejukkan dia dahulu, okay. Jadi kita akan sejukkan dia dahulu, okay. Sebab untuk proses sejuk dia ni saya guna apa nama benda ni? Fume extractor. Okay, saya guna fume extractor ni sebagai cooling, okay, cooling solution untuk sejukkan dia, okay. Jadi kita tunggu dahulu sementara dia sejuk. Okay, dah agak sejuk sedikit. Okay, kita akan scan lagi sekali menggunakan thermal camera. Okay. Jadi, kita akan sambungkan dengan power supply. Okay, selepas sambung dengan power supply, sambungkan kamera, thermal camera dengan telefon. Okay, allow. Okay. Dan kita akan turn on power supply dan tengok dekat situ benda apakah yang short. Okay. Okay, jadi yang short dekat situ terang dan jelas adalah backlight IC dekat situ. Okay, jadi saya ambil gambar dahulu. Okay. Ni boleh zoom lagi ke? Okay. Okay, jadi ini adalah benda yang short yang korang tengok dekat situ. Okay. Itu adalah backlight IC. Okay. Dan kita akan tengok dekat bawah mikroskop macam mana rupa dia backlight IC tu. Okay. Saya akan turn off saya punya power supply. Okay. Dan ini adalah backlight IC yang korang tengok tadi tu. Okay. Sebab dia untuk chestnut, ini adalah backlight driver. Okay. Dan ini adalah backlight IC. Okay. Jadi benda ni boleh short dan dia boleh rosak dan dia juga mudah rosak. Okay. Backlight IC ni sekiranya terkena dengan kesan air. Okay. Jadi yang ni kita akan quote kepada customer. Okay. Kita akan bagi quotation untuk customer dahulu tentang kerosakan dia. Okay. Dan itu adalah salah satu teknik diagnose yang saya gunakan apabila datang telefon yang jenis water damage ni. Okay. Sebab telefon yang water damage ni memang kita nak kena go through one by one. Okay. Yang ni pun belum tentu lagi sekiranya saya cabut backlight IC ni dia akan normal. Okay. Sebab kita tengok tadi dekat bawah mikroskop tadi kita tengok banyak kesan-kesan water damage pada bahagian-bahagian lain. Contohnya pada bahagian kamera tadi. Okay. Lagi ada pada bahagian baseband PMU. Okay. Lagi ada pada bahagian yang ni saya tak tahu bahagian apa dekat tengah ni. Okay. Dan yang ni kita tak buka lagi shielding pada bahagian bawah ni. Okay. Jadi untuk nak dapatkan data tu saya pun tak tahu lagi. Okay. Boleh ke tak boleh kita nak dapatkan data dia balik. Okay. Sebab kita kena cuba dahulu. Okay. Based on kalau kira macam yang sekarang kita sedang buat ni adalah based on apa ni, bukan deep
deep through punya diagnose, okay. Kita cuma go on saja diagnose ni dan kita dapati backlight IC dia short, okay. Jadi bila backlight IC short ni, belum tentu lagi telefon ni boleh hidup dengan normal, okay, sekiranya kita buang backlight IC tu, dan belum tentu lagi telefon ni dah hilang short sebab kita buang backlight IC tu, okay. Dia water damage kadang-kadang boleh jadi mudah untuk kita baiki, dan water damage ni kadang-kadang dia boleh menjadi susah, sangat-sangat susah untuk dibaiki. Okay, jadi saya nak tengok komen dekat sini. Okay, sorry saya baru nak baca komen. Okay, go. Thank you Long, minta halal ilmu. Ya, saya halalkan semua ilmu yang saya kongsikan hari ini. Okay, sekian saja daripada saya Long daripada iLab. Okay, jadi sekiranya korang suka konten-konten yang macam ni, boleh consider untuk like dan subscribe YouTube channel kami. Okay, YouTube channel kami ni iLab Service Center. Okay, jadi jangan lupa, okay, boleh pergi ke YouTube kami. Okay, jadi saya buka sini. Okay, YouTube. Okay, boleh search iLab Service Center. Okay, jadi dekat sini dah banyak video-video yang saya upload tentang baiki lah, okay, proses baiki telefon. Okay, jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share YouTube channel kami. Okay, jadi itu saja untuk petang ini, dan nasihat saya kepada rakan-rakan yang terjejas dengan PKPB ni, okay, korang kena kuat, okay. Di Kelantan ni kita tak tahu lagi, okay, masa depan dia macam mana, okay. Jadi saya wish kepada korang semoga stay strong, okay. Sekian, terima kasih.